Jawatan Kuasa Khas tangani masalah mal pemakanan kanak-kanak. Kementerian Kesihatan saran lakukan saringan kepada pelajar dan guru susulan peningkatan kes COVID-19. Informasi untuk anda di Buletin Pagi bersama saya Muhammad Syafiq Adnan. Kita terus saja ke laporan berikut. Pelan Strategik Kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak Malaysia 2023-2030 akan memberi fokus kepada antaranya mengukuhkan tadbir urus kesejahteraan pemakanan melalui perundangan, komitmen politik dan pihak berkepentingan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata ia antara 5 teras di bawah pelan itu yang dibincangkan dan diperhalusi dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Khas memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak yang dipengerusikannya semalam. Baik, sekian pengisian pagi ini. Untuk pelbagai perkembangan terkini, terus ikuti kami di platform digital dan media sosial Buletin TV3. Saya Muhammad Syafiq Adnan. Salam hormat dan Assalamualaikum. Pengarah syarikat dituduh cuba sogok bekas menteri percepatkan pengambilalihan Menara KL. Sepuluh adun Melaka angkat sumpah Exco hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang dapat anda lihat tadi, situasi tegang dalam Masjid Al-Aqsa ketika umat Islam hadir bagi menunaikan ibadah. Kebiadaban rejim Israel semakin menjadi-jadi dan terus mencabar umat Islam walaupun dalam bulan suci Ramadan. Puluhan penduduk Palestin dibelasah, tembak dengan peluru getah dan gas pembenih mata tanpa mengira usia. Sajian manisan popular dalam Ramadan di beberapa negara Arab kami kongsikan sebelum berpisah. Saya Melaki Blokman. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan akhir siasatan nahas pesawat mengorbankan Ketua Menteri Sabah dan anggota Kabinet Negeri pada 1976 didedahkan minggu depan. Pengarah syarikat didakwa tawar rasuah untuk faedah Tan Sri Anwar Musa bagi ambil alih Menara KL. Dan perkembangan luar negara, rejim Israel cemari kesucian Ramadan. Masjid Al-Aqsa bertukar menjadi medan pertempuran. Buletin utama 5 April, saya Yasin Mansur. Dan saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Kami mulakan buletin utama malam ini dengan keganasan terbaru rejim Zionis di bumi Baitul Maqdis.
kesucian Ramadan dicabur dengan penuh zalim apabila pihak berkuasa Israel menceroboh Masjid Al-Aqsa dan menyerang jemaah Palestin yang sedang beriktikaf. Kira-kira 350 rakyat Palestin termasuk wanita ditahan rejim Israel. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengarahkan kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan memastikan pelaksanaan projek pelaburan termasuk dari China tidak dilengahkan kerana karenah birokrasi. Peningkatan kes COVID-19 serta bilangan kluster susulan pembukaan semula sekolah di seluruh negara adalah sesuatu yang membimbangkan di sebalik kadar vaksinasi tinggi. Justru ibu bapa perlu memainkan peranan dengan melakukan saringan kesihatan selain memantau tahap kesihatan anak-anak agar dapat mengawal penularan wabak berkenaan. Wartawan Khairul Rizwan Azizan turun padang meninjau. Orang ramai dinasihatkan tidak menunggu arahan daripada agensi atau kementerian terbabit untuk mengambil langkah keselamatan. Selari dengan cadangan Kementerian Kesihatan agar pengurusan sekolah melakukan saringan kesihatan terhadap warga pendidik dan pelajar, ibu bapa juga perlu proaktif kerana COVID-19 bukanlah penyakit baru. Justru langkah-langkah membendungnya sudah ada. Betul. Sekarang ni tengok kat sekolah pun betul. Anak-anak kita tak pakai mask apa semua dah bebas lah. Mungkin kena ada lah. Maknanya pihak sekolah kena buat start balik untuk SOP yang ni lah untuk jaga anak-anak kita balik lah. Ibu bapa perlu kembali peka seperti dahulu. Pastikan anak tiada simptom seperti demam, batuk dan sersema sebelum dihantar ke sekolah. Elok ibu bapa tu ambil perhatian lebih lah tentang kesihatan anak untuk hantar ke sekolah. Jika dapat tahu dapat kesan daripada awal kesihatan anak tu tak mengizinkan, elok kita elakkan daripada menghantar ke sekolah daripada nak menjangkiti kawan-kawan lain. Bagi pakar kesihatan awam Dr. Hanafiah Bashirun, kenaikan kes positif COVID-19 di negara ini masih terkawal dan orang ramai dinasihatkan jangan panik. Kenaikan itu disebabkan pembukaan semula sesi persekolahan selain pergerakan semasa cuti musim persekolahan lalu. Dan sudah tiba masanya kita memakai semula pelitup muka di mana perkumpulan individu yang berisiko tinggi, terutamanya di dalam kawasan tertutup, di dalam bidik raja, di dalam dewan kuliah dan sebagainya. Bagi menuding jari menyalahkan pihak sekolah semata-mata dalam peningkatan kes COVID-19 ini mungkin bunyinya tidak tepat. Sebaliknya ia perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas melibatkan ibu bapa, para pelajar, malah kita sendiri perlu peka dengan keadaan sekeliling. Dan beralih ke fasa endemik ini bukanlah bermaksud kita bebas melakukan segala-galanya, terutama sekali di tempat tumpuan orang ramai. Misalnya di Bazar Ramadan ini, apa kata setiap kali kita berkunjung ke sini, kita sarungkan kembali pelitup muka seperti ini. Laporan Khairul Rizwan Azizan, TV3. Sementara itu, keluarga Rubiah Sabtu menyifatkan kejadian itu amat mengejutkan mereka kerana suspek adalah seorang yang pendiam dan sebelum ini tidak pernah bersikap agresif. Pasaran yang diletakkan adalah mara keperlawanan akhir, tetapi laluan yang bakal ditempuhi tidak seperti yang dibayangkan di peringkat awal. Itulah senario terkini skuad bola sepak Sukan Sindikara selepas undian kumpulan yang dijalankan di Phnom Penh, Kemboja hari ini. Skuad lelaki mendapat undian maut selepas diletak dalam kumpulan B bersama juara bertahan Vietnam, Thailand, Singapura dan Laos. Laporan itu tadi mengakhiri Semu Sukan untuk malam ini. Saya Nazri Atari, sesungguhnya tiada hari tanpa sukan. Teruskan menonton berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Sekian berita utama. Sebelum berpisah, saksikan hidangan sup jerisha daripada gandum hijau dihidangkan secara percuma sepanjang bulan Ramadan oleh seorang lelaki sejak 10 tahun lalu di Gaza. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.